Assalamualaikum, saya Nur Aini binti Mustafa, usahawan kraft dari Semenyih, Selangor. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis, kepada para undangan kehormat YB Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus, isterinya Datin Mahiza, serta para hadirin sekalian. Berdirinya saya di sini adalah untuk memberi ceramah berkenaan dengan peranan wanita dalam masyarakat kita sekarang. Saya yang terdahulu makan gaji dan kini menjadi usahawan kraft serta suri rumah sepenuh masa, masih lagi berdiri teguh di sini untuk berkongsi pengalaman saya kepada anda-anda semua. Kita sebagai wanita, pembantu kepada kaum lelaki, dan mungkin juga bukan pembantu, malahan ada juga di kalangan kita yang menjadi pemimpin, tidak harus berdiam diri dan tidak membantu masyarakat dan rakyat Malaysia dari segi menaikkan taraf ekonomi negara. Kita harus bangkit untuk memainkan peranan kita masing-masing, kerana kita tahu zaman sekarang adalah sangat kritikal, kerana kita memerlukan dana yang amat banyak untuk kesihatan diri, untuk kesejahteraan hidup kita dari segi perbelanjaan pendidikan, perbelanjaan kesihatan, perbelanjaan urusan kerja dan sebagainya. Oleh itu, kita perlulah pelengkapkan diri kita sendiri dengan ilmu-ilmu yang berguna dan boleh dimanfaatkan. Saya tahu di kalangan kita sekarang memang ramai yang suka hadir ke kelas-kelas ilmu tetapi tidak mempraktikkan ilmu yang dipelajari. Kita sepatutnya pantas membuat tindakan. Jika kita hadir satu-satu kelas ilmu itu, bila kita pulang ke rumah, kita haruslah praktikkan. Kita kena fikirkan apa yang kita boleh buat dengan ilmu yang kita dapat. Kelas-kelas online sentiasa ada setiap hari dan setiap minggu. Nak dan tak nak je kita masuk. Okey, jadi apa yang kita harus buat? Takkan kita sedut ilmu je tapi kita tak buat apa-apa. So, okey. Dalam zaman sekarang, teknologi yang sangat cepat, kita harus pandai membahagikan masa kita dan menggunakan ilmu yang ada. Contoh, jika kita bekerja, kita haruslah menjadi seorang kaki tangan yang lebih berdaya maju dan tidak hanya komplain terhadap apa yang kita tidak rasa selesa di tempat kerja. Kita harus fikirkan apa yang kita boleh tambah, added value, nilai tambah ke atas organisasi yang kita kerja itu. Sama juga kalau kita sebagai seorang suri rumah yang menjalankan perniagaan kecil, IKS, tidak kiralah online ataupun mempunyai kedai. Apa yang kita boleh buat? Kita kena fikirkan apa yang kita boleh selesaikan masalah. Contoh, produk yang kita ada. Kita menyelesaikan masalah apa terhadap pelanggan-pelanggan kita? Kita kena fikirkan begitu. Dari segi berdaya saing itu memang betul. Kita kena pantas membuat tindakan. Tapi kena fikirkan rezeki itu Allah yang beri. So jika kita niat kita hanya untuk menambah nilai hidup orang lain dan hidup kita sendiri, insya-Allah Allah akan bantu. So, step yang pertama, apa yang kita perlu buat jika kita berniaga? Yang pertama, kita perlulah ada label. Kita tak boleh pakai hentam kromo je berniaga. So kita kena ada perancangan. Yang pertama, kita daftar SSM. Kita buat benda yang legal. Maksudnya sah dari segi undang-undang. So, kita tahu bila kita berniaga, kita kena all out. Bukannya kita suam-suam kuku. Bila kita dapat pendapatan, kita kena bayar zakat. So, zakat itu, kita mesti daftarkan juga perniagaan kita dengan SSM. So, bila dah daftar SSM yang kedua, kita kena juga daftar fail cukai kita. Fail cukai kita inilah bekalan kita di akhirat. Sebab bila kita dapat untung, kita kena bayar cukai. Tak banyak pun sedikit. Yang ketiga, kita perlulah ada kepakaran terhadap bidang yang kita masuk. Contoh, saya ada kebakaran menjahit. Dan sekarang saya beralih pula kepada kraft. So, kita kena pastikan kita pandai mempromosikan produk-produk kita. Dan pandai memikirkan masalah apa yang kita cuba selesaikan pada pelanggan. Kalau pelanggan nak face mask macam mana yang dia nak? Dia ada masalah dari segi saiz baju. Okey, itu yang kita kena tekankan.
So yang apa lagi? Seterusnya kita perlu ada resources. Resources tu maksudnya bahan-bahan, keperluan. So apa peralatan yang kita nak, kita kena beli. Dan kita beli, kita kena rekod. Bila kita rekod itulah aset kita. So benda-benda semua ini kita kena sangat peka dan kena ada rekod. Kita kena disiplin. Tak boleh pakai main-main. Jadi seterusnya apa? Kita perlu lengkapkan diri kita dengan ilmu IT. Ilmu IT contoh, mengambil video ni. Mengambil video, mengambil gambar yang strategik, yang cantik untuk promosi yang dapat menarik perhatian pelanggan. Kita belajar Canva untuk buat poster design, untuk buat iklan kita. Semuanya free. Sekarang ni kita hanya boleh klik je. Nak masuk kelas apa? Kelas Canva, kelas video editing dengan menggunakan KineMaster, menggunakan InShot. Jadi apa lagi kita boleh buat? Nah, kalau nak lebarkan sayap lagi, kita boleh masuk kelas buat website sendiri. Ada saja website free, tak perlu bayar. Kalau kata dah sale dah lebih daripada 250,000 setahun, barulah kita pergi kepada website yang kita bayar domain tu. Okey, lagi apa lagi ilmu yang kita boleh buat? Lagi dari segi ilmu Facebook, Twitter, Instagram. Lagi My Google Business. Banyak lagi. Dan terkini TikTok. Ini semua yang kita kena belajar. Sebab ini adalah saluran-saluran social media yang kita akan pamerkan produk-produk kita. Jadi kita tak boleh buat macam WhatsApp aja. Asyik-asyik WhatsApp aja. Tak boleh. Kita kena pelbagaikan kita punya produk, punya pemasaran. Pemasaran social media kita panggil digital marketing. Okey, sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Kita bagi pada panel yang lain dahulu. Nanti saya sambung lagi. Terima kasih.